Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala habibina maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih Rafiuddin. Minggu lepas kita dah belajar fungsi gubahan, betul? Ada F, G, G, F semua kan? Okay, saya summarykan sikit. Okay, saya show dulu Sekejap. Okay, nampak tak sekarang ni? Pilih. Nampak tak? Nampak. Okay, dengar minggu lepas kita belajar fungsi gubahan kan? Okay, fungsi gubahan tu adalah dua fungsi yang bergabung kan? Okay, macam GFX lagi FGX kan? Okay, contoh kalau cikgu bagi gambar yang ada dua lah, ada tiga pun, satu dah okay, tiga. Yang ini F, yang ini F, yang ini G. Katakan, kenapa lah tangan saya ni? Okay, 2 pergi sini 4, 4 pergi sini 12. Okay, awak tahu baca tak fungsi ni? Tengok gambar yang saya lukis ni, awak tahu tak? Ini apa? F berapa ni? F berapa? F2. F2. Kalau objek 2, image dia berapa? 4. Yang ini untuk sini kan? Kalau yang ni G berapa? G4. G4, image dia berapa? 12. Okay, semua tahu baca diagram ni kan? Okay, kalau cikgu tulis macam ni, GF2, maksudnya tengok gambar ni, GF2. Okay, kita buat dari belakang, betul tak? Betul tak? Betul. Kita buat dari belakang kan? Okay, F2 berapa ni? 4. So tinggal dalam ni G4. G4 berapa? 12. So kalau soalan ni kadang-kadang dia bagi gambar, dia tanya GF2 berapa? Jawapan dia 12. Kan saya kata dia baca dari belakang, GF. Sebab apa kita buat F dulu, betul tak? GF. So GF2, F2 jawapan kita 4. Kita letak 4 kat sini. Bila G4 jawapan kita berapa? 12. 12. Okay, yang ni faham kan? Faham kan? Faham. Okay, yang ni konsep dia lah kalau dalam bentuk gambar. Yang ini kita panggil, untuk yang ni kita panggil GFX. Sebab kita buat F dulu. F kat depan kan? F depan ni maksudnya F belakang lah. GFX. Kalau ni GF2, awak kalau soalan dia macam tu terus awak buat jawapan dia berapa? 12. Biasa satu markah je dekat sini. Dia based on diagram. Okay, yang ni faham tak? Faham. Okay, faham Faham. Okay, kita masuk sekarang ni awak punya latihan yang hari tu cikgu tinggalkan awak kan, saya tak suruh buat lagi kan, yang 1D ni. Siapa yang dah buat? 1D, ini buku modul awak muka surat 12. Belum kan? Ada yang buat belum Dah. Dah. Ada yang tinggalkan, memang saya tak suruh buat lagi pun 1D sebenarnya. Okay, tak. Macam mana? Apa dia? Nasi saya dah, D belum. D belum kan? Okay, hari ni saya nak terangkan yang D ni. Okay, kita buat soalan D ni. Okay, awak tengok buku modul awak muka surat 12. Okay, soalan dia bagi GX sama dengan 1 tambah X per X tolak 1. Kejap ada orang masuk Wafia dah masuk. Wafia dah masuk, Haikal dah masuk. Lagi siapa? Muzaffar dah masuk. Muzaffar dah masuk. So dah hadirlah semuanya? Betul tak? Alia je belum. Alia Natasha, ada tak lagi?
Ala Natasha, nak panggil kawan awak masuk. Kalau masuk kira ke harian penuh lah. Cepat pecah rekod tahun ni. Tak penting kelas langsung. Panggil kawan awak. Okey, sekarang ni 1 tambah X per X tolak 1. Lepas tu ni soalan 1D Siapa yang bawa masuk? Buku modul muka surat 12 1D. Okey, tengok buku modul Lepas ini soalan dia, diberi Gx 1 tambah X per X tolak 1 dan diberi pernyataan sini X tak boleh sama dengan 1. Yang ini hanyalah pernyataan. Kenapa? Sebab bawah ni tak boleh kosong. Kalau 1 tolak 1 kosong betul tak? Kan? Yang kita kata yang apa fungsi tak tertakrif tu. So yang ini hanyalah pernyataan awak abaikan. Maksudnya yang ni X ni tak boleh 1 lah, dia kena nilai lain. Okey, soalan dia minta yang pertama G kuasa 2X. G kuasa 2X. Lepas tu G kuasa 3X dan apa? G kuasa 4X. Okey, mula-mula kita buat G kuasa 2X dulu. Okey, apa maksud G kuasa 2X kelas? Apa maksud G kuasa 2X? G? GGX. GGX. Maksudnya G tu 2 kali kan? Okey, lepas tu kita pun buatlah G. Kita buat yang belakang dulu kan? Okey, kita masukkan GX berapa sini? 1 tambah X per X tolak 1. Okey, sampai sini boleh buat tak? Hanya masukkan GX saja dalam ni? Boleh. Kan cikgu kata dalam kurungan ini adalah nilai X awak, betul tak? Dia adalah nilai objek. Tak kira dah dalam ni harimau ke, apa-apa benda ke, rumah ke, apa benda, bukan huruf X ke apa benda. Yang ni adalah objek. Okay? So kalau G ni, function G adalah 1 tambah X per X tolak 1 kan? So mana kedudukan X? 1 sini kan? 1 lagi? Dekat sini kan? Ini objek dia X. Sebab sini X, sini X. Sekarang objek kita dah tukar jadi apa ni? 1 tambah X per X tolak 1. So benda ni awak kena insert dalam X tu. Sebab objek yang baru awak adalah yang dalam tu. Apa ni? Okay, so dia akan jadi 1 tambah X yang baru yang dalam kurungan 1 tambah X per X tolak 1 tutup kurungan X. X kita X dalam kurungan adalah 1 tambah X X tolak 1 yang ni tolak 1. Tolak 1. Okey, sampai sini boleh tak masukkan? Masukkan nilai je. Boleh tak? Boleh. Boleh. Siapa yang lemah untuk selesaikan ni, kamu jangan risau. Bila kamu insert je ni dalam AddMath kan, kamu dah ada 1 markah kat sini. Insert je value X ni adalah yang dalam bracket ni. Masuk je X ni, apa ni dalam ni, masukkan. Kamu tak selesai pun lagi, kalau cikgu marking SPM, ini dah ada markah, dah ada 1 markah. Tu saya kata, walaupun kamu lemah, kamu tak akan dapat kosong. Mesti ada juga markah yang kamu boleh score. At least kalau macam ni, tak salah pun kamu kira, dah ada 1 mark kat sini. Okay, sekarang macam mana nak selesaikan? Okay, macam mana awak selesaikan? Siapa boleh selesaikan? Yang ada pecahan ni. Apa awak buat? Okay. Kalau tambah pecahan, kita kena buat apa kelas? Samakan apa? Yang ni penyebut kan? Kalau 1 ni maksudnya per berapa ni? 1 kan? Betul tak? Per 1. Per 1. Maksudnya dia kena darab berapa ni? X tolak 1 kan? So atas pun kena darab X tolak 1. Faham tak apa cikgu buat ni? Faham tak? Tak? Faham kan? Okay, maksudnya yang fraction atas ni kita dah samakan penyebut. Penyebut dia apa? X tolak 1. Kan? So yang ini dah sama. Kita nak samakan penyebut yang belah atas dulu. Okay, yang ini 1 darab ni dapat apa? Samalah, dapat X. X tolak 1. X tolak 1. Yang ni tambah kan? Sini tambah 1 tambah X Tambah 1 tambah X. Nampak yang atas ni? Ni tambah 1 tambah X. Okey, yang ini yang belah atas, yang belah bawah pula.
pecahan yang kat bawah ni. Yang ni pun per 1 kan? Samakan penyebut pun sama, kena darab dengan berapa? X tolak 1, atas pun kena darab X tolak 1. So jadi berapa bawah ni? Penyebut dia X tolak 1, atas ni 1 tambah X tolak darab apa ni? X. Tolak X. Negatif jadi apa kat sini? Positif. Positif 1. 1. Okey, cuba kita selesaikan yang atas ni. Yang fraction yang belah atas. Per negatif 1 habis kan? Betul tak? Kan? Betul. Negatif 1 kosong lah. X tambah X berapa? X tambah X berapa kelas? 2X. So atas ni 2X per X tolak 1. Yang ni yang belah atas ni tau. Yang ni. Okey, yang belah bawah. X tolak X habis kan? Habis. 1 tambah 1? 2. 2 per X tolak 1. 1. Okey, sekarang bahagi. Ini bahagi kan ada 2 pecahan, betul? Betul tak? Betul. Okey, macam mana nak selesaikan yang ni? Potong. Potong apa? X tolak 1. Kita boleh buat naik kan, jadi apa dah? Darab. Terbalikkan. X tolak 1 per 2. Tahu kan? Tahu. Tahu. So boleh, kalau dah darab ni naik, bila kita naikkan fraction ni bahagi, pindah jadi darab, pengangka dengan penyebut bertukar kan? So awak boleh darabkan, yang ni dah habis, potong, betul? Betul? 2 bahagi 2 pun habis kan? So apa yang tinggal kat sini jawapan dia? X. So panjang awak buat ni tadi, jawapan dia tinggal apa? X. So maksudnya G kuasa 2X, jawapan dia berapa tadi? Sama dengan apa ni? X. So dah dapat dah, G kuasa 2X dapat X. So tak ada apa pun, dia pecahan je, konsep pecahan. Awak kena pegang pecahan, kalau tambah tolak samakan penyebut. Buat satu-satu, buat perlahan-lahan. Boleh? Samakan penyebut, lepas tu selesaikan, dah ada 2 fraction atas bawah, naikkan jadi darab, terbalikkan pengangka dan penyebut. Boleh Boleh tak? Ni? Boleh. Okey, yang ini settle. So awak dah dapat yang G kuasa 2, G kuasa 2X awak adalah sama dengan X. Betul? Okey, sekarang awak nak buat G kuasa 3X. Macam mana nak buat G kuasa 3X? Dia adalah sama dengan G kuasa 2X. Betul tak? Kuasa 2 kuasa 1 jadi kuasa 3 kan? Betul? So kuasa 2X ni kita dah ada dah. Kita dah cari tadi berapa ni? X. So kita gantilah jadi apa? GX. Betul? Yang ni kan G kuasa 2X kan X kan? So dapat GX balik. GX ni ada dalam soalan kan? GX sama dengan berapa? 1 tambah X per X tolak 1. So jawapan dia G kuasa 3. Yang susah sikit tadi G kuasa 2 je. Betul? Kalau G kuasa 3 dah senang. Dah dapat balik. Yang ni GX ni dalam soalan awak dah ada GX kan? Okey, cuba cari G kuasa 4 pula. G kuasa 4X. Apa macam mana nak buat? G kuasa 4, kuasa 2 2 kali kan? G kuasa 2, G kuasa 2X. Dapatlah G kuasa 4 kan? Okey, G kuasa 2X ni dah ada dah berapa ni? X. Kuasa 2X. Okey, G kuasa 2X berapa ni? X juga kan? G kuasa 2X berapa? X. So jawapan dia X. Okey, apa yang awak dapat simpulkan kat sini? Kalau Awak dah kuasa buat dia Awak- dia memang X. Macam mana? Okey, Kuasa kesimpulan dia kalau kuasa ganjil tu maksudnya kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa GX lah, GX, G kuasa 3X, lagi G kuasa apa? 5 pula. G kuasa 3X, G kuasa 5X.
yang kuasa ganjil lah kan? Kan? Dia akan dapat balik nilai ni. 1 tambah, dia adalah sama dengan GX. Okey, kalau kuasa ganjil dia sama dengan GX. Kalau kuasa genap maksudnya G kuasa 2, G kuasa 4, kan? G kuasa 6, G kuasa 100. Dia adalah sama dengan G kuasa 2 X. G kuasa 2X. Okay, kalau G kuasa 3 ni dia dapat GX balik. Kalau G kuasa 4 ni dia dapat G kuasa 2. Nampak tak macam ni? Nampak tak? Faham tak? Kelas? Faham. Kalau kuasa dia ganjil, maksudnya kuasa 1, kuasa 3, kuasa 5 dan nombor ganjil, dia akan dapat nilai yang sama macam GX. Okay? Kalau kuasa dia genap, kuasa 2, kuasa 4, kuasa 8, kuasa 100, dia akan dapat nilai G kuasa 2X. Awak pegang yang ni. Okay? So, bila awak dah ada yang D1 tu, awak dah cari G kuasa 2, G kuasa 3, G kuasa 4 kan? So, awak dah boleh simpulkan. Bila G kuasa 3 akan dapat GX. Bila G kuasa 4 akan dapat G kuasa 2X. Sebab apa? Yang ni kuasa dia ganjil, yang ni kuasa dia genap. Okay. Then, bila dah settle ni, barulah awak boleh buat D2. D2 soalan dia apa? Saya tak save D2 soalan dia kata seterusnya dia suruh cari G berapa tu? G30, betul? Soalan tu. G30X dan G105X. Betul? Okey, apa yang cikgu cakap tadi? Kalau kuasa genap, dia akan sama dengan G kuasa 2. Kalau kuasa ganjil, dia akan sama dengan GX. So, dalam kerja awak hanya buat G kuasa 30X sebab dia kuasa genap, dia adalah sama dengan G kuasa 2X. Dan G kuasa 2X dah cari tadi sama dengan apa? X. So ni je jawapan dia. Jalan kerja dia gini je. Cukup. Okey, kalau G105X dia kuasa ganjil kan? Saya kata tadi kalau kuasa tu ganjil, dia sama dengan apa? GX. Kan? Okey, GX tadi dalam soalan apa? 1 tambah X per X tolak 1. Okay, settle. So untuk nombor D2 ni hanya tulis macam ni je. G kuasa 30 sama dengan G2. G2 itu adalah X. G105X ni sama dengan GX dan GX dia adalah 1 tambah X per X tolak 1. Okey, jelas tak? Jelas. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Cikgu, tak payah jawapan panjang. Tak payah. Yang untuk D1 je. D1 tu kita dah buktikan. Kita dah buktikan G3 sama dengan GX, betul? Lepas tu kita buktikan G4 sama dengan G2. Betul? Betul tak? D1 tu awak dah buat macam tu dan D2 kita terus je. Yang saya sebut tadi lah, kalau kuasa dia genap, dia sama dengan kuasa 2. Kalau kuasa dia ganjil, dia sama dengan GX. Kuasa 1 lah. Boleh? Boleh? Boleh. Jawapan D2 hanya tulis begini sahaja. Yang D1 tu yang panjang sikit. Sebab kita baru nak cari G2 berapa, G3, G4 kan? Okey? Ada apa-apa nak tanya lagi untuk yang ni? Cikgu. Semua soalan macam ni ke tengok kepada soalan tu? Soalan ni nasib lah kalau keluar ginilah awak jawab. Kalau soalan kalau paper saya rasa saya tak jumpa lagi SPM keluar G30, G105 tak ada lagi. Yang ni dalam buku teks KBSM pun tak ada. Yang ni batch kamu punya buku teks je yang ada benda ni. Tapi awak pegang yang saya cakap tadi lah. Kalau kuasa dia ganjil sama dengan GX kuasa 1 kan. Kalau kuasa dia genap sama dengan G kuasa 2. Macam tu lah. Boleh? Boleh. Terima kasih cikgu. Boleh. Okay. Alright. Okay, jelas untuk fungsi gubahan? Boleh? Cikgu nak move ke fungsi songsang hari ni. Boleh. Boleh? Okay, hari ni kita masuk fungsi songsang.
buku modul, buka buku modul awak, muka surat 14. Saya tak snap pula lah buku hari ni. Tapi tak apa, semua orang ada buku modul kan? Adakah yang tak ada buku lagi? Ada. Apa yang tak ada tu? Dah ada buku. Ada Yang tak ada kat koperasi dia jual Kalau awak tak nak pergi koperasi, awak boleh pergi Shopee je. Ada je, tengok je lah kat Shopee. Okey, 1.3 fungsi songsang. Okey, apa maksud songsang? Apa maksud songsang kelas? Terbalik. Berlainan. Patah balik, songsang, dia reverse, betul tak? Kalau awak naik kereta, awak buat gear reverse kan? Okey, kalau dalam bentuk gambar, ini gambar diagram, katakan yang ini X, yang ini Y, kita kata Fx sama dengan Y, betul? Ini function fungsi kan? Kalau fungsi songsang dia terbalik, dia patah. Fx ni kan, kalau patah balik, Fi inverse. Kalau inverse, kita buat kuasa negatif 1. Okey, ini objek dia berapa jadinya? Y. Image dia jadikan jadi apa? X. Terbalik lah. Kalau macam ni Fx, Y kan? Objek X, image Y. Kalau dia patah balik, dia songsang F inverse Y, objek Y, image dia jadi X. Ini maksud songsangan. Dia adalah fungsi yang memetakan setiap image kepada objeknya. Yang image, yang ni image dia kan? Kepada objek. Terbalik lah. Yang ni objek image kan? Yang ni image objek. Tapi arah dia terbalik lah, reverse lah. Faham Okey, kenapa kita buat F kuasa negatif 1 kelas? Kenapa simbol dia negatif 1? Siapa tahu? Kamu dah belajar indeks masa tingkatan 3, betul? Betul tak? Oh, Okey, negatif 1 ni sama dengan berapa? Maksud dia? Pecahan. Pecahan. Jadi apa? F. Pecahan. 1/F. Yes, 1/F. Ini maksud songsang. Kan kalau songsang kan, kalau darab bina jadi bahagi kan, betul? F inverse ni maksudnya adalah 1/F. Maksudnya songsangan F lah. Fx kalau kita pindahkan jadi 1/Fx. Inilah F inverse. Kenapa kuasa negatif 1? Sebab dia adalah 1/F. Tolong pegang ni awak jangan tahu main tulis je kuasa negatif 1. Awak tak tahu negatif 1 tu apa. Sebab masa awak tingkatan 3, awak dah belajar indeks. Awak belajar kalau X negatif 2 maksudnya berapa ni? Sama dengan? 2/X. Siapa kata 2/X? Saya sekeh balik. Siapa kata? Salah. 1/X kuasa 1/X kuasa 2 sayang. Ini kuasa negatif, pindahkan ke bawah kuasa positif jadi per. Depan ni unknown dia 1 ya. Atas ni 1. Okay? Siapa kata 2 tadi tu salah konsep tu. Kalau macam ni 2x kuasa negatif 3 maksudnya berapa ni? 2/X. Barulah 2 ke atas. 2/X kuasa negatif kuasa 3. Faham tak konsep dia? Kamu jangan salah konsep. Ada pelajar yang akan buat macam ni. 1/2x kuasa 3. Ni salah. 2 ni ke atas 2 ni ke atas. Kalau macam ni salah. Okey? Yang kuasa negatif tu hanyalah yang x sahaja. Boleh faham? Faham tak? Boleh. Faham. Yang ni cikgu kena tolong juga sebab okey, kalau macam ni 2x kuasa negatif 3 barulah sama dengan 1/2x kuasa 3 sebab ada bracket. Ada bracket maksudnya 2 pun kuasa negatif 3, x pun kuasa negatif 3. Yang ni buat betul macam ni. Okay? Tapi kalau macam ni yang tak ada bracket ni, dia x sahaja yang negatif 3. So yang hanya kat bawah adalah x sajalah. Yang 2 ni dekat atas. Okay, yang ni refresh balik lah. Okay, songsangan ni tadi reverse kan? Okay, macam mana kita nak buat songsang? Ada 3 step. Okay, step ni awak kena ingat. Okay, step yang pertama adalah let y. Apa yang nak let y? Jadi saya tunjuk. Step yang kedua, find x. Jadikan x perkara rumus.
Step yang ketiga, replace y to x. Okey, apa benda yang cikgu tulis kat sini, step ni yang awak kena ingat untuk function, inverse function. Okey, contoh. Cikgu bagi fx sama dengan x tolak 3. Contoh so, soalan cikgu, cari f inverse x. F inverse adalah cari fungsi songsang. Okay, first step, let y. Apa yang let y? Fx ni. Fx ni kita tukar jadi y. So y. Y sama dengan berapa ni? X tolak 3. Okay, apa yang let y? Let y kan function yang dibagi tu. Fx ke, gx ke, hx ke apa-apa kat sini, jadikan y. Okay, y sama dengan x tolak 3. Ini step yang pertama. Step yang kedua, find x. Apa maksud find x? Jadikan x perkara rumus. Maksudnya x tinggalkan sorang. Okay, lari daripada x. Tolak 3. Pindah sana jadi apa? Tambah. Okay, y tambah 3 sama dengan x. Okay, x dah jadi perkara rumus. Cikgu tulis depan lah. X sama dengan Sekejap Okay, x sama dengan y tambah 3 kan? Okay, yang ni dah settle dah. Find x, jadikan x perkara rumus. Okay, yang ayat ketiga ni, replace y to x. Okay, mana huruf y? Y sini kan? Okay, tukar y ni jadi x. Yang dekat x ni, awak tambah inverse. F inverse x. Y tukar jadi x. So, x tambah 3. So, ini jawapan dia. Boleh tak? Mula-mula let y kan function ni, fx ni jadi y sama dengan x tolak 3. Lepas tu cari x. Jadikan x perkara rumus, tolak 3 pindah tambah 3, y tambah 3 sama dengan x. Okey, bila dah x perkara rumus, depan x ni awak letak function dia, inverse kan? Inverse, f inverse x ni bracket lah objek sama dengan yang replace ni, y to x. Yang y tukar jadi x. So x tambah 3. Maksudnya jawapan dia fungsi songsang bagi fx adalah x tambah 3. Okay, jelas tak? Boleh tak? Jelas. Okay, kita try satu lagi soalan yang ada pecahan. Okay, ni untuk fungsi songsang. Okay, pecahan. Contoh, fx sama dengan 4x tolak 5 per 3. Okay, apa kita nak buat mula-mula kelas? Jadikan apa? Sama dengan y. Okay, yang fx ni awak tukar jadi apa? Y. Y sama dengan 4x tolak 5 per 3. Okay, lepas tu apa? Let y, kita kata let y, lepas tu find X. find x. Okay, jadikan x perkara rumus. Okay, bahagi 3, pindah jadi apa? Darab. 3 darab y kan? Okay, tolak 5, pindah jadi apa? Tambah. Tambah 5. Darab 4 pindah jadi apa? Bagi. Bagi. Sama dengan x. Cikgu buat fast track. Faham tak? Cikgu malah buat satu. Faham 3 bahagi pindah akan jadi darab. Tolak pindah akan jadi tambah. Darab pindah akan jadi bahagi. So dia akan dapat 3y tambah 5 per 4. Okey, dekat x ni kita bubuh je jadi apa? F inverse x. Last kali tukar y kepada x. Yang 3y ni jadi apa? 3x tambah 5 per 4. Okey, boleh? Boleh. Okay, kalau kamu Boleh. kalau kamu tak boleh ikut yang cikgu buat laju ni, kamu buatlah satu-satu. 3 darab y, okey, 3y sama dengan 4x tolak 5. Tolak 5 tambah 3y tambah 5 sama dengan 4x. Darab pindah bagi 3y tambah 5 per 4. Siapa yang tak boleh nak fahamkan first step macam ni je, buatlah satu-satu. Tak apa. Akhirnya dapat jawapan yang sama, betul kan?
Tapi siapa yang boleh fikir, boleh laju, buatlah macam ni. Sebab dia markah dia satu je kat sini dengan markah sini. Boleh? Faham? Boleh. Faham. Cuma tiga step ni je awak kena ingat untuk apa fungsi songsang. Okey, fungsi songsang. 1, 2, 3 ni. Okey, satu lagi contoh. Okey. Satu lagi contoh kalau ada X atas bawah. Kita buat GX lah pula. GX sama dengan 3X per X tolak 2. Okey, apa boleh-boleh nak buat? Jadi apa? Let Y kan? Like Y. So Y sama dengan berapa sekarang? Y sama dengan 3X per Per X tolak 2. Okey, kat sini awak nampak tak ada banyak X ni? Nampak tak? nampak. Faham. Yang ni jangan risau, kita buat satu-satu Okey, mula-mula bahagi kita bila jadi darab Sini bahagi kan? Okey, sebab dia ada tolak ni awak kena faktorkan. Bukan faktorkan, kena bracket X tolak 2 sama dengan 3X. Faham Bahagi, pindah ni atas, jadinya darab lah kan? Sebab dia ada minus sini, tolak, dia ungkapan, jadi awak kena kurungkan. Kalau tak kurungkan salah, kena bracket. Okey, bila ada bracket, yang ni kena darab. Jadi berapa ni? Y darab X? YX. X, Y. Kita sebut XY lah. XY tolak 2Y. 2Y. Y sama dengan 3X. 3. Okey. Kita tadi cikgu cakap, okey mula-mula cikgu kata let Y. Okey settle dah awak let Y. Kedua cikgu cakap cari X. Find X kan? Okey sekarang ni X awak ada 2 tempat betul? Betul. Okey sekarang kita sekalikan X tu. Kita bawa yang X. Ni ada X juga kan? Ada. Kamu nak bawa dia pergi mana? Nak bawa pergi sini boleh, nak pergi sini boleh. Ikutlah mana-mana. Di belakang. Bawa pergi sini. Okey, katakan XY tolak 3X sama dengan negatif 2Y, saya pindah sana jadi 2Y. Faham tak sini? Faham. Faham. Tak? Cikgu bawa ni pergi sini, sini kan tambah, pindah jadi tolak. Yang tolak cikgu bawa pergi sini, tolakkan jadi tambah. Okey, sekarang ni ada 2X kat sini kan? Faktorkan. Tahu pemfaktoran? Tahu kan dalam belajar form 3, form 2 kan? Faktorkan. Dalam ni apa ni? Keluarkan X sebab dua-dua ada X. Keluarkan X. Dalam ni apa ni? Y. Y. Tolak. Tolak 3. Y tolak 3 sama dengan 2 Y. Y. Kalau kita kembangkan dapat tak atas? Dapat. Dapat. So dah jadilah X tu 1 je kan sekarang ni? Okey. Ya. Kalau dalam bracket maksudnya darab kan? Ya. Kalau pindah Ya. jadi apa? Bahagi. Bahagi. Maksudnya X sama dengan berapa? 2Y. Y. Y tolak Okay, dah dapat dah find X. Awak jangan risau bila nampak X tu bersepah, awak susunkan dia setempat dan awak faktorkan. Pakai konsep pemfaktoran. Okay. Then barulah boleh cari GX. So G inverse lah kan? G inverse X sama dengan, okay last kali step yang ketiga, apa? Y tukar jadi X. X. So Y jadi apa? 2X per X tolak 3. 3. Okay, jelas? Jelas tak? Plus. Okay, kalau awak nampak 2X ni banyak sangat, awak kumpulkan di setempat dan awak faktorkan. Letak X satu kat luar, so bracketkan dia, yang darab ni akan pindah jadi bahagi. Okay, lepas tu berapa inverse depan. Okay, satu je aku nak pesan, tengok. Kalau sini G, yang ni G inverse jangan sini F inverse pula. Sebab yang ni G ikut huruf dia. Kalau G, G inverse lah. Kalau H sekejap aduh. Okay, sorry okay, sekarang siapa tadi saya nak panggil siapa Dinesh, cepat Dinesh Wari. Apa jawapan awak? Apa awak nak buat mula-mula? F negatif 1X sama dengan X tambah 7 per X tambah 7 bawah 5 Macam mana?
Okay, mula-mula awak buat apa? Okay, 7 first step. tolak 5 Tak, X. mula-mula. Y kan? Let Y. Y sama dengan 5 tolak 7 X. 5 Kenapa 5 pula tolak 7X? Soalan dia 7 tolak 5X kan? Ya, cikgu. Y sama dengan 7 tolak 5X. Okay, lepas tu awak buat apa? Tu Okay, kejap. Dinesh, kalau Dishwari, kalau sini negatif 5 kan? X kan negatif kan? Cikgu cadangkan bawa dia pergi sini. Jadikan dia positif. Dia akan jadi 5X sini. X sama dengan 5X, 7, tambah Y jadi apa? Tolak Y. tolak Y. Lepas tu, X sama dengan X sama dengan 7 tolak 5 tolak Y Y per per 5. Okay. Okay. Lepas tu kena tulis F inverse X sama dengan Sama dengan 7 tolak X per 5. Okay, thank you. Okay, well done Okay, cikgu cadangkan kalau, kejap saya buat pula lah Telegram ni pula lah. Okay, cikgu cadangkan kalau negatif, ni negatif kan? Awak bawa di sini, jadikan X ni positif. So yang ni 7 tambah Y tolak Y. Jadi 7 tolak Y per 5. Okay, saya tengok banyak kali student sebelum ni, kadang-kadang kan dia dah let X ni, dia terus tinggal je jawapan macam ni. Tak lengkap Awak kena keluarkan F inverse X sama dengan 7 tolak X per 5. Okay, yang B ni saya nak Haikal. Haikal? 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 Okay, macam mana awak buat? Okay, mula-mula buat apa? Mula-mula Ngantuknya. bangun cikgu. Mula-mula turunkan X tu kat bawah je. Jadi apa? Y. Y sama dengan? Y sama dengan Ha. kurungan. Apa kurungan pula? Okay. Ni apa ni? Macam ni balik. 3 tolak X sama per 4. Okay, lepas tu? Lepas tu pindahkan X pergi belah sana. Okay, jangan pindah dulu. Pindahkan dia dulu. Bahagi 4. Pindah jadi apa? 4Y. 4Y. Okay, 4Y sama dengan 3 tolak X kan? Okay, baru pindahkan X sana jadi X kan sini? Okay, so sama dengan 3 tolak 4Y. 3 tolak 4Y. Okay, jawapan dia berapa? So jadi apa? G kurungan X. G inverse G songsangan X sama dengan 3 tolak 4Y. 4Y? Y tukar jadi apa? 4X. Kau tidur ke apa Haikal? Saya baru bangun cikgu. Okay, so nanti akhirnya dia akan jadi G inverse X. Kasih Haikal 3 tolak 4X. Okay? Okay, dapat tak yang lain? Betul tak jawapan awak? Betul. Okay, yang C, D, E, F buat sendiri Buat sendiri Okay. Kita buat buka surat ni 15 yang dia bagi. Sekarang ni buku modul muka surat 15 yang dia dah bagi contoh dah. Saya buat contoh lah. Fx diberi X tambah 1. Kan? Lepas tu dia suruh cari F inverse 3. Cari songsangan untuk objek dia 3. Okay, untuk yang ni awak kena songsangkan dulu. Baru awak boleh masukkan objek dia 3. Okay, dia akan jadi apa ni? Let Y sama dengan X tambah 1 kan? Lepas tu pindahkan Y tolak 1 sama dengan X. Dia akan dapat F inverse X sama dengan berapa ni? Y tukar jadi X. X tolak 1 kan? Okay, dah dapat F inverse baru sama kan? F inverse kan? Baru ganti nilai objek dia 3. So 3 lah. So masukkan F inverse 3 sama dengan X tolak 1. X dia 3 tolak 1. Berapa? 2. Maksudnya awak inversekan dulu. Lepas tu awak substitute nilai objek dia. Faham?
Faham tak? Tadi mula-mula kita inverse saja kan. Tak ada objek. Kalau dia bagi objek dia berapa ni, awak masukkan. Dekat mana masukkan? Dekat nilai. Dekat tempat siapa? X. Okey, hari ni kita belajar fungsi songsangan dulu. Awak siapkan page 14 dan 15. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Jom, cukup tak? Ke nak tambah lagi? Cukup. Cukup. Okeylah. Tengok. Tak apalah. Slow. Banyak ke? Alia Natasha baru masuk. Cikgu dah habis kelas dah sayang. Oi. Alia Natasha. Dah lama ke awak tunggu saya accept? Saya tak perasan lah. Okey, cukuplah hari ni kita belajar fungsi songsang muka surat 14 dan 15. Awak siapkan dulu. Okey, buat slow-slow. Saya tahu kerja sekolah lain banyak ke? Cikgu-cikgu lain bagi banyak kerja? Dah siap. Banyak gila. Okeylah, saya tak nak menyerabutkan kepala awak. Okey, kita tak apalah. At least korang buat Nanti kalau cikgu rasa nak tambah, saya tambah lah. Tapi biarlah dulu. Okeylah, cukuplah tu. Dah kan? Homework muka surat 14, 15. Okey, jumpa lagi sebulan kat sekolah. Kalau lalu. Kan? Kita masuk April kan? Tak jumpa kat Google Meet memanglah jumpa dekat real. Dan masa jumpa real tu saya harap apa yang saya dah ajar tu dah buat lah. Saya guna buku modul je kan sekarang ni. Maksudnya masa kita face to face, hopefully yang buku surat cikgu suruh buat tu awak dah buat. Okay? Okay, itu saja. Okeylah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Nanti saya hantar